Perkembangan banjir di Sarawak. Sehingga kini tiada proses pemindahan dilakukan di kawasan terlibat banjir. Demikian kemas kini di portal bencana Pusat Kawalan Bencana Negara. Setakat pukul 4 petang tadi, paras air banjir di daerah Telang Usan, Sarawak masih pada paras air menahan. Bilik Gerakan Bencana Bahagian Miri juga memaklumkan jalan utama di Rumah Akid Anak Anggat dalam daerah Subis Bekeno masih pada paras air menahan dan tidak dapat dilalui kenderaan. Sementara itu, 29 kawasan terjejas banjir termasuk 3 buah sekolah di daerah Beluru turut berada pada paras air menahan. 3 buah sekolah terbabit ialah SK Longjegan, SK Sungai Bong dan SK Kuala Bok. Manakala kawasan terjejas banjir di daerah Marudi juga dilaporkan pada paras menahan dan menaik. 2 buah sekolah iaitu SK Long Lenai dan SK Long Benawa tidak beroperasi kerana paras air agak dalam dan berisiko untuk murid datang ke sekolah. Baik, pelbagai projek pembangunan akan dilaksanakan di Perkampungan Bakelalan Lawas. Itu antara fokus utama dari Bumi Kenyalang. Untuk laporan semasa di sana, kita terus saja bersama Fazril Hisham Effendi di RTM Kuching. Silakan Fazril. Baik Syuhaida, terima kasih. Assalamualaikum. Berbagai projek pembangunan akan dilaksanakan di Perkampungan Bakelalan Lawas yang terletak di bahagian utara negeri ini. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 2, Datuk Henry Sumagung, antara projek itu ialah pembinaan jalan di Perkampungan Semaduh, Long Sukang dan Punang Berayung. Pembangunan di Bakelalan ini sebagai satu tempat ataupun perkampungan di sempadan harus dipertingkatkan. Oleh yang demikian, dalam lawatan itu termasuk projek-projek yang kita peroleh daripada peringkat negeri di bawah Rekoda dan lain-lain, ada 1 juta pada tahun ini. Ada yang sedang dan akan dilaksanakan sebelum tahun ini akan siap. Datuk Henry yang juga ahli Parlimen Lawas memberitahu pemberita selepas menghadiri perasmian program pengukuhan kelas pendidikan literasi fungsian kemas negeri di Lawas. Program selama 3 hari ini memfokuskan penguasaan 3M iaitu membaca, mengira, menulis yang disertai oleh pelbagai peringkat umur. Kontraktor yang terlibat dalam pembinaan projek perumahan di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan akan sentiasa dipantau. Menterinya Zuraida Kamaluddin berkata, ini bagi memastikan mereka dapat menyiapkan projek itu mengikut tempoh dan spesifikasi bahan binaan yang ditetapkan. Zuraida berkata beliau tidak mahu teguran dalam audit selepas sesi Parlimen lepas berulang dalam projek perumahan yang dilaksanakan pada masa ini. Dalam laporan itu menyebut terdapat beberapa projek perumahan di bawah kementerian itu tidak menepati syarat kerana kontraktor terlibat tidak mengikut spesifikasi ditetapkan. Jadi saya minta Ketua Jabatan Pembangunan Saudara Rizwan ini yang bersama saya pada hari ini, saya peringatkan beliau untuk pasti memantau projek ini agar ianya mengikut syarat dan ianya mengikut specification dan ianya siap pada tarikh yang ditetapkan tanpa defek-defek yang sangat-sangat defek-defek yang tidak patut berlaku, yang keterlaluan. Beliau ditemui media selepas melancarkan projek perumahan rakyat PPR Seduan Sibujaya. Dalam pada itu, Zuraida menggalakkan penubuhan jawatan kuasa penduduk selepas sesebuah projek perumahan rakyat siap dan pemilik berpindah masuk. Ahli jawatan kuasa itu akan bertanggungjawab memastikan kebersihan dan keselamatan di kawasan perumahan sentiasa terjamin. Sementara itu, projek perumahan rakyat Seduan Sibujaya yang dilancarkan hari ini akan meningkatkan tahap peratusan pemilikan rumah dalam kalangan rakyat B40. Menurut Zuraida, projek PPR Seduan itu mempunyai 461 unit rumah teres tingkat termasuk 5 buah unit untuk orang kurang upaya. Projek bernilai lebih 88.2 juta ringgit ini akan mengambil masa selama 3 tahun untuk disiapkan. Selain rumah, kawasan projek tersebut turut dilengkapkan kemudahan seperti surau, taska, taman permainan kanak-kanak dan tempat rekreasi. Beliau mahu proses pemilihan untuk pembeli yang layak dibuat lebih awal.
Dalam masa 6 bulan mesti ada pengisian. Dan kita lihat ada kelewatan untuk pengisian juga menyebabkan kerosakan dan sebagainya. Jadi kalau boleh sekarang dah boleh tapis dah application permohonan dah boleh tapis. Biasanya rumah kita bukan rumah private kan. Sementara itu, Senator Robert Lau Hui Yu berharap Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan membina lebih banyak projek PPR di Sibu. Barat Sibu, di bawah asal situ tempat tidak benar ada ini benar PPR punya projek. Situ tempat pun ada banyak orang pendalaman, rumah panjang dan dari kawasan kampung, dari Belawai, dari Brejang. Dia orang pun pindah pergi Sibu. Tapi tidak ada choice, tidak ada orang bina situ. Ketika ini, pelbagai projek pembangunan telah siap dan sedang dibina di Sibu, termasuklah Balai Bomba dan Penyelamat Sibu Jaya, Kompleks Sukan dan Masjid. Penubuhan Koperasi Usahawan Mikro Kebajikan di Sarawak yang diwujudkan khas untuk usahawan penerima bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat boleh dijadikan contoh kepada negeri-negeri lain dalam usaha membantu golongan berkenaan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Hajah Siti Zailah Muhammad Yusof berkata, inisiatif itu amat baik bagi membantu golongan berkenaan keluar daripada tekanan kehidupan dan masalah ekonomi keluarga. Kesempatan ini mengucapkan setinggi-tinggi tahniahlah kepada Kerajaan Negeri Sarawak di atas usaha yang begini baik untuk mengeluarkan kumpulan sasar kita yang penerima bantuan bulanan daripada tekanan hidup mereka yang terus mengharap kepada kerajaan. Dengan adanya koperasi seperti ini, membolehkan mereka yang mempunyai berbagai bakat, mempunyai pelbagai kemahiran, kepandaian memasak, kepandaian menjahit, kepandaian menganyam, mereka boleh memasarkan produk-produk mereka ini melalui koperasi yang disediakan. Jadi saya mengharapkan ini akan menjadi contoh kepada tempat-tempat lain dan negeri lain juga. Datuk Hajah Siti Zailah ditemui media selepas mengadakan lawatan ke Wisma Koperasi Usahawan Mikro Kebajikan di Kuching. Sementara itu, Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah berkata, Koperasi Usahawan Mikro Kebajikan Sarawak telah diwujudkan sejak 2016. Sebagai permulaan, sebuah bangunan melibatkan 3 lot kedai bernilai 4.8 juta ringgit telah dibeli dengan bantuan kerajaan negeri. Koperasi tersebut dimulakan dengan menyasarkan 750 usahawan penerima bantuan bulanan dibimbing setiap tahun menerusi grant RM5,000 untuk pembelian peralatan bagi setiap usahawan. Setakat ini, lebih 3,000 usahawan berjaya telah dilahirkan. Usahawan berkenaan bukan sahaja dibimbing dari segi kemahiran untuk keluarkan produk berkualiti, malah kemahiran perniagaan termasuk pemasaran dalam talian. Kes positif COVID-19 hari ini merekodkan 1 kes baru, menjadikan jumlah keseluruhan kes positif ialah sebanyak 701 kes. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memaklumkan kes ke-701 ini merupakan kes import seorang jurutera wanita warga negara tempatan berasal dari Selangor. Kes itu telah masuk ke Sarawak melalui lapangan terbang antarabangsa Kuching KIA dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 14 September dan telah diambil swab melalui saringan rawak COVID-19 semasa tiba di KIA. Kes telah datang ke Kuching Sarawak atas urusan rasmi dan hanya berada di Sarawak selama 2 hari dan telah menginap di sebuah hotel di Kuching. Ia telah didapati positif COVID-19 semasa dalam penerbangan balik ke Kuala Lumpur semalam dan telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh Selangor untuk rawatan lanjut pada hari yang sama. Dimaklumkan juga tiada kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan kes positif pulih kekal seramai 680 orang. Sekian berita dari Sarawak. Selamat Hari Malaysia. Kita kembali bersama Suhaida di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Fazil dengan perkembangan tersebut.